Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana hari ini bersama lagi dengan Pak Haji dalam perawatan herba, ya. Kita mengkaji bagaimana herba dapat memperbaiki tahap kesihatan kita. Jadi dengan kita melihat herba itu sebagai satu makanan sihat yang perlu diambil pada setiap hari. Jadi pada hari ini Pak Haji nak bercakap tentang pantang. Pantang jumpa. Ada orang kata pantang jumpa. Saya ni pantang, Pak Haji kata. Apa tu? Pantang jumpa. Kalau jumpa makan, tak jumpa tak makan. Tak boleh gitu. Pantang ini kalau pun jumpa tak makan. Jadi oleh sebab itu dah kita bicara tentang obat, macam-macam ubat yang kita dah beritahu. Makan herba ni tapi tak sembuh-sembuh juga. Ya, tak mau hilang juga. Jadi kenapa? Jawapannya kerana tak berpantang. Apa yang kami tak boleh ambil. Jadi Alhamdulillah oleh sebab itu cuba teliti daripada pengalaman Pak Haji, ya, merawat masalahnya. Yang pertama sekali, bila kita tengok seseorang itu, kita tengok makanan-makanan yang dia pantang ialah makanan-makanan yang alergik untuknya. Makanan yang alergik untuknya. Kadang-kadang orang ni alergiknya berbeza-beza, ya, berbeza-beza. Ada setengah yang alergik udang, dia tak boleh makan udang. Jadi kalau dia makan udang itu, dia timbulkan kesan alergik. Kalau dia makan ada kesan alergik, maka penyakitnya makin parah. Jadi orang itu, sebagai contoh, Pak Haji bagi satu contoh. Orang yang nak kena penyakit kanser hati misalnya, dia akan mula dengan gatal dulu. Gatal-gatal dulu. Ini gatal. Lama-lama pergi cek kena kanser hati. Jadi bukanlah gatal itu menyebabkan kanser hati, bukan. Pak Haji nak sebutkan bahawa isyarat gatal itu, alergi itu menunjukkan bahawa badan kita sudah tidak mampu untuk support daripada immunity yang ada itu. Dia tak boleh support lagi. Jadi oleh sebab itulah maka kita harus tengok apa yang pantang. Terutamanya makanan yang paling berbisa yang Pak Haji sebutkan sini ialah seafood, makanan laut. Makanan laut seperti sotong atau cumi. Itu di antaranya. Jadi kalau kita nak masak sotong itu, bersihkan betul-betul, ya. Bersihkan betul-betul. Begitu juga dengan ketam, kepiting, kerang, ya, kita kerang ataupun siput, ya, yang mana kesemua yang ada bercengkerang itu. Bercengkerang itu kadang-kadang kita kena lihat. Kerana begitu juga udang, ya. Kalau orang ambil udang, ada setengah itu mencetuskan apa yang disebut sebagai alergik, maka itu ialah pantangannya. Jadi begitu juga kalau orang tu ambil, kalau dia dah tahu dia tak boleh makan yang tu, kalau dia makan alergik, maka tiba-tiba pada waktu tersebut dia kena breast cancer. Contohnya breast cancer, maka semua pantang-pantangnya sebelum itu harus jangan diambil. Sebab kalau diambil yang pantang itu, berartinya tubuh terpaksa menghadapi dua serangan. Serangan makanan yang dipantang dengan serangan daripada penyakit kanker misalnya. Jadi dua serangan. Jadi oleh sebab itu memang benar pun Pak Haji akan menasihati orang yang ada penyakit breast cancer, kanser payudara, jangan sama sekali ambil belacan, terasi. Ya, sebab apa? Sebab belacan atau terasi itu dia adalah merupakan satu bahan yang boleh mendatangkan dia boleh menyebabkan karsinogenik, racun pada badan. Apa buktinya? Buktinya begini. Kalau kita pergi ke hutan, kita bawa saja belacan. Kalau kita disengat oleh tawon, oleh lebah atau oleh apa binatang-binatang, ambil belacan, letak di tempat kena sengatan itu, sembuhlah. Artinya dia racun. Belacan itu sama kuat dengan racun tawon. Tetapi ketika kita makan, kenapa dia tak binasa kalau kita kata kuat macam tawon? Sebab dia binasa daripada luar. Kalau masuk ke dalam perut ini, maka dia sudah musnah kerana dimusnahkan oleh enzim yang ada di dalam bahan kita. Tetapi dia
mengeluarkan lagi kesan-kesan alergik dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka terasi, salah satu daripada makanan yang asalnya daripada seafood, makanan laut, dibuat daripada udang. Udang yang kecil itu dijadikan terasi. Jadi apa juga hasilan-hasilan daripada laut, termasuk ikan kering, ikan kering, ikan asam, ikan jeruk dalam bahasa Malaysia, ikan yang diperamkan, termasuk kesemuanya itu adalah makanan yang tak boleh makan ketika orang sakit. Sakit apa? Kesemua sakit dalam perawatan, terutamanya kalau ikan itu kita tak boleh ambil kalau yang ada masalah ginjal, darah tinggi, itu kesemua mencetuskan penyakit demi penyakit. Jadi oleh sebab itu kita harus pantang. Baik, bila kita cerita tentang laut ini, ada satu lagi yang kita pantang ialah ikan yang isinya hitam. Ikan tongkol misalnya, itu isinya hitam, ada duri lagi, sembilang, itu juga kita tak boleh ambil. Dan boleh mengambil ikan tongkol atau ikan kayu ini, kita boleh ambil dia kalau isinya yang putih. Jadi ada yang isi putih, tapi yang hitam tak boleh. Itu yang kita harus lihat. Ikan sardin misalnya, itu juga menyebabkan kesan menjadi tubuh akan menjadi semakin lemah. Dan daripada ikan ini juga, kalau kita ambil juga ikan ini, maka elak daripada ikan yang berduri. Ikan berduri. Jadi kita ambil ikan yang tidak berduri dan ikan berisi putih. Yang tu yang kita ambil kalau kita nak ambil daripada laut. Sotong itu kita tinggal lah. Yang lain-lain itu seperti ketam, kepiting, semua itu kita tinggalkan. Sebab tu kita membuat perawatan. Sebab dia boleh mendatangkan daripada masalah penyakit lain. Apatah lagi bila ikan itu pula dibekukan dengan formalin. Formalin itu ialah pengawet mayat. Untuk membekukan mayat. Ketika orang mati, disimpan di rumah mayat, di rumah duka, disimpan itu untuk jangan membusuk, diberikan formalin. Begitu juga ikan itu diberikan formalin. Untuk dia beku, dia keras. Selepas dituangkan formalin, baru dimasukkan ais. Supaya dia membeku di situ. Jadi itu adalah salah satu sentuhan kimia yang mula disentuh apabila ikan sudah naik ke darat oleh para nelayan. Jadi itu adalah di antaranya. Kemudian ikan ini disimpan berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Jadi yang sudah sampai itu, yang khasiatnya, yang nutrisinya itu, yang memberikan kesannya itu sudah banyak yang telah terkuras. Jadi oleh sebab itulah maka kita perlu mengambil perhatian. Tetapi dalam keadaan ikan begitu, ada ikan yang Allah Ta'ala berikan dia dengan kelebihan, iaitu ikan yang tersalut dengan minyak atau lemak, seperti ikan omega 3, seperti ikan tenggiri biru, dan juga ikan-ikan yang lain. Sementara di darat ini Allah berikan lagi nama ikan gabus yang mengandungi albumin yang tinggi. Dalam semua yang ada di atas muka bumi ini, albumin yang tertinggi ada pada ikan gabus. Banyak pula di tempat kita, alhamdulillah, walaupun asalnya daripada Afrika dan sebagainya. Jadi ikan gabus ini pula menjadi salah satu daripada pengobatan. Termasuk juga belut, atau bahasa lain dipanggil sidat. Yang mana satu sidat, yang mana satu belut. Atau kalau di sini banyak juga orang ada yang dibelah orang, dibelah orang ikan. Ikan yang seperti mana ikan belut itu juga dibelah orang sebagainya. Masya Allah.
Apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa ada ikan yang boleh mendatangkan penyakit, ada ikan yang boleh menyebabkan berlakunya keracunan. Ikan di laut ini pun ada yang boleh menyebabkan kalau orang sakit kita tak boleh bagi dia makan. Itu dia antaranya. Ikan pari misalnya. Ikan pari bagus. Kalau kita gunakan ikan pari, terutama pari helang, itu bagus untuk mata. Pari helang juga bagus untuk penyakit alergik, untuk jenis ikan pari helang bagainya. Baik. Kemudian seterusnya, selain daripada ikan ini, yang jadi pantangan kita juga ayam. Ayam, kena ambil perhatian. Hampir keseluruhan ayam yang diternak di pasaran itu mempunyai masalah. Sebab pakan ayam itu terdiri daripada sumber-sumber yang mengandungi bahan-bahan yang boleh menyebabkan alergi pada tubuh badan. Jadi oleh sebab itu tak boleh makan daging ayam. Daging ayam ini sedikit sangat, kecuali mereka yang menternak ayam yang beri makan dedak padi atau bekatul yang diberi bersama jagung dan diberi bersama dengan tanam-tanaman yang lain yang diternak di kampung, itu boleh makan. Tetapi kalau ayam itu ayam broiler, ayam daging yang menggunakan makanan yang jadi, yang dibeli daripada pabrik, ataupun makanan-makanan yang sudah dijual di pasaran itu dan dia ternak, walaupun namanya ayam joper, Jawa asli kampung, ataupun ayam kampung di Malaysia ni namanya ayam kampung, tapi bukan pada namanya ayam kampung ke ayam daging ke, bukan pada namanya, tapi pada apa yang diberi makan. Maka di dalam ayam ini yang Pak Haji lihat, ada di kalangan peternak ayam ni yang menternak ayam yang mana selama 35 hari ayam itu di bawah 1 kilo. Mereka jual dengan harga yang murah. Ada juga kita buat percobaan, kita membelinya di sini untuk membuat bagaimana kita cuba dalam masa 1 minggu untuk menghilangkan baunya itu. Hari yang pertama ketika ayam reject ini sampai ke tempat kita, baunya Masya Allah terlalu busuk. Terlalu busuk. Dan kita mengambil tempoh 3 hari untuk menghilangkan bau busuk ayam tersebut. Ayam masih hidup ni. Jadi kita menggunakan POC, menggantikan dia punya makanan. Selepas 7 hari, Alhamdulillah semua sudah tidak ada bau, tidak ada lalat, tidak ada lagi najis. Najis yang berbau. Kalau bapa ibu pergi lihat, Pak Haji bukanlah nak sebut apa ya, kalau pergi lihat di tempat peternakan ayam, sudah tentu tak lalu nak makan ayamnya. Kenapa? Lalat dan ulat. Dalam kotoran ayam itu lalat dan ulat yang begitu banyak. Baunya begitu busuk sekali. Apatah lagi jika musim hujan. Maka sudah tentu kita akan berfikir bahawa mungkin kita tak akan makan ayam lagi. Bagainya. Jadi ayam ini diberi makan, kenapa berbau busuk ini? Diberi makan daripada makanan yang busuk. Makanan yang busuk bukan makanan yang rosak, bukan. Makanan yang tidak elok. Dia ambil daripada tulang babi, dia ambil daripada protein babi, dia ambil daripada sumber-sumber yang haram, diberi makan. Jadi kalau itulah yang kita makan untuk pengobatan penyakit kita, dia tak mau sembuh sakit yang kita deritai. Jadi oleh sebab itu, semua pengobatan Cina, TCM, Ayurveda di India, ubatan kita, semua mengatakan kalau nak ambil herba, jangan makan ayam. Dalam tanda kutip, ayam itu ialah ayam yang diternak menggunakan sistem peternakan konvensional, yang menggunakan pakan jadi, menggunakan dedak yang dibeli daripada dedak-dedak perusahaan. Itulah yang Pak Haji fikirkan, bahawa akibat dia kita tidak boleh ambil ayam ini, maka kita susah juga untuk nak mendapatkan protein
Proteinnya nak dapat dari sumber mana, ya? Boleh, protein boleh dapat dari sumber tumbuh-tumbuhan. Ada kacang juga supply protein. Tapi kita perlu tenaga. Kita perlukan juga sumber makanan ayam. Jadi makanan itu mesti diambil daripada ayam yang kita ternak sendiri. Ayam, apakah kita tak perlu makan ayam ketika kita sakit? Tidak, kita kena makan ayam. Tetapi kita tak boleh makan ayam yang dipelihara. Walaupun orang yang pelihara tu orang Islam, orang Melayu, orang siapa pun, tapi dia pelihara, cara pemeliharaan itu ialah mengikut pemeliharaan konvensional, menggunakan dedak yang digunakan itu yang mengandungi bahan yang alergik pada tubuh badan kita. Ini banyak sekali orang mengadu anaknya gatal-gatal, entah diberikan obat apa, disapukan krim steroid, disapukan apa juga, tak mau hilang gatalnya. Bagaimana nak hilang gatalnya itu kalau makanan ayam diteruskan pada setiap hari? Bagaimana kita nak hilangkan? Tak bisa hilang, tak bisa hilang. Jadi oleh sebab itu maka maaf. Kalaulah dalam perawatan kita, Pak Haji, kalau ada anak-anak yang gatal, suruh makan ayam. Ayam apa? Ayam kita. InsyaAllah hilang gatalnya itu. Ya betul. Sebab ayam kita ayam herba. Ayam kita adalah ayam yang makan daripada herba. Jadi soalnya, apakah pantangnya ayam atau pantangnya ayam yang diberi makan dengan makanan-makanan yang ada unsur-unsur tertentu? Apakah salah pada ayam? Ya, ayam tak salah. Daging ayam tak salah. Ayam boleh kita makan. Tapi yang salah ialah penternakan menggunakan makanan-makanan yang jadi daripada pabrik-pabrik yang menggunakan bahan-bahan dalam tanda kutip. Itu dia punya permasalahan. Jadi oleh sebab itu orang sakit jangan bagi makan ayam. Kalau tak bagi makan ayam, dia lemah. Harus bagi makan ayam. Di mana nak ambil ayamnya? Beli saja ayam organik Pak Haji. Frozen food Pak Haji. Itu ada ayam frozen dan sebagainya. Ambil bismillah itu saja. Anak itu akan bertenaga. Kalau tak makan nanti kurus. Nak, kamu tak boleh makan ayam, kamu tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Apa lagi boleh makan? Ayam tak boleh, ikan tak boleh. Apa yang boleh makan? Jadi bagaimana nak dapat tenaga untuk penyembuhan, pemulihan? Tak dapat. Jadi oleh sebab itu maka boleh makan ayam. Itu yang Pak Haji nak jelaskan. Kemudian seterusnya yang jadi pantang kita ialah nasi. Nasi pula ni. Ni semua tak boleh makan ni. Tak boleh makan ayam, tak boleh makan nasi. Nak makan apa ya? Bukan tak boleh makan nasi. Tapi nasi tak boleh makan terlalu banyak. Ada dua sebab. Yang pertama, akan berlaku kerosakan nanti pada pankreas. Apatah lagi kalau makan nasi pada waktu malam. Pankreas akan rosak. Akhirnya kena penyakit kencing manis. Kalau dia makan nasi itu pula, nasi, ya Masya Allah. Orang yang menjual nasi di rumah-rumah makan itu kadang-kadang dia nak lariskan. Dia masukkan itu ajinomoto di dalam air nasi, air masak nasi itu. Masukkan perasa ajinomoto. Jadi makannya enak walaupun tanpa lauk. Nasi saja pun sudah enak. Sudah sedap. Tapi kesannya merosakkan tubuh badan kita. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa nasi itu kalau dimakan pada waktu malam jadi racun. Ingat tak formula kita? Makanan pagi untukmu, makanan tengah hari untuk saudaramu, makanan malam untuk musuhmu. Jadi tak elok makan waktu malam. Malam ini sesuainya makan dengan buah, dengan jus dan makanan-makanan selain daripada nasi. Ada orang tanya Pak Haji, boleh tak makan mi, makan bihun, makan kotiau, boleh tak? Jawapannya boleh. Dia kata kalau boleh pelik sikit. Kenapa? Sebab mi itu pun dari beras juga. Ya, kita makan mi tak macam makan nasi. Makan nasi kan makan berpinggan-pinggan. Mi orang tak makan pinggan-pinggan. Nasi itu kan ada kuahnya, gulai lagi. Gulai itu pun penting juga kena lihat. Jadi pokoknya nasi. Jadi oleh sebab itu maka hari ini bila kena penyakit kencing manis, penyakit kencing manis ni kebanyakan orang dia cari apa ubat kencing manis. Apa ubat kencing manis?
Carilah daripada satu klinik ke satu klinik, satu doktor ke satu doktor. Orang suruh guna buah peria, tak lagi gunakan mengkudu pula. Habis lepas tu macam-macam yang dicadangkan guna. Tapi tak juga kunjung sembuh. Sebenarnya dia hanya perlu pantang makan nasi je. Kurangkan makan nasi. Malam jangan makan nasi. Orang yang tak makan nasi, ya, dia makan roti. Misalnya kalau di sini ada roti capati, insya-Allah dia tak kena penyakit kencing manis. Kencing manis ini rosaknya ialah pada berasnya. Beras kita telah mengalami satu kerosakan. Yang pertama, Pak Haji sebut beras ada perubahan genetik. Dia sudah tidak asli lagi. Beras asli itu seperti Masria, Malinja, Tangkai Rotan kalau di Malaysia, ya. Murni sudah tak ada lagi. Yang ada ialah beras hybrid. Beras hybrid ni yang telah di-cross. Bila dia cross itu, kemudian diberikan lagi dengan baja-baja kimia, racun-racun kimia yang sangat-sangat dahsyat, ya, untuk membunuh racun rumput, racun rumpai, racun serangga, mengakibatkan beras kita itu mengandungi racun yang sangat tinggi, sama seperti pokok tembakau. Pokok tembakau tu nak bagi supaya daun dia elok, jangan dimakan ulat, daun tu mengeluarkan hasil yang elok. Bila kita awetkan, kita keringkan, daun jadi kuning macam kuning emas itu, harus guna racun dengan sekuat-kuat racun. Sekuat-kuat racun. Maka racun itu, hasil pada daun itulah yang dibuatnya tembakau. Ya, tembakau. Jadi oleh sebab itu, maka kalau di Malaysia ada Lembaga Tembakau Negara LTN dahulunya. Sekarang wallahualam, ya, ada Lembaga Kenaf Negara. Bagus, alhamdulillah, syukur. Tapi tembakau tak sihat. Siapa yang tak sihat? Orang yang tanam tembakau pun tak sihat. Orang yang isap rokok di tempat tanam tembakau pun tak sihat. Orang yang isap rokok tak tanam tembakau pun tak sihat. Namanya tembakau ni bawah sikit daripada narkoba, bawah sikit daripada masalah daripada dadah, ganja, sikit bawah. Tapi dia rosak. Bukan rosak kerana kandungan nikotinnya saja, itu tidak mengapa, ya, tetapi rosak kerana kimia yang ada di dalamnya, kimia yang ada yang digunakan kepada pokok tembakau tersebut. Jadi oleh sebab itu, mereka yang hisap rokok, kalau dia nak ambil ubat, Pak Haji nak nasihatkan bahawa sangat-sangat sedikit yang sembuh. Rare, jarang-jarang, kadang-kadang yang sembuh. Sebab apa? Sebab rokok itu telah membunuh semua sistem yang ada pada tubuh badannya. Jadi oleh sebab itu, apa artinya dia ambil ubat? Apa arti dia ambil herba? Apa arti dia datang kalau dia tak mau berhenti merokok? Jadi oleh sebab itu, merokok ini bukan hanya bahaya, bukan bahaya merokok, tetapi amat membahaya. Itu yang pertama. Pula ditiru oleh anak-anak pula. Bapa merokok, anak pun juga turut merokok. Ditiru terus generasi bergenerasi. Satu generasi ke suatu generasi. Generasi penghisap rokok. Kerana teladan daripada ayah. Jadi ketika ayah itu sudah jatuh, sakit, serangan paru-paru, penat, paru-parunya jadi hitam, jadi kanker paru-paru, anaknya pula bersedia untuk mengikuti jejak ayahnya. Tetapi yang paling malang ialah mereka yang tak merokok, yang berada di lingkungannya. Kerana itu dipanggil orang-orang yang ada lingkungannya, kerana asap rokok yang dilepaskan, ya, oleh orang yang hisap rokok yang aktif sampai kepada dihidu oleh orang yang tak hisap rokok, perokok pasif, maka kesan racun itu lebih besar daripada orang yang tak hisap rokok. Baru-baru ni ada satu cerita, seorang itu dia gembira sekali dia dapat kerja di sebuah bank. Seorang perempuan, dia gembira sekali. Dan dia bekerja malam-malam dengan teman tim dan sebagainya. Timnya oleh kerana nak menyiapkan akaun, maka hisap rokok di dalam bilik yang berhawa dingin.
Selepas 6 bulan dia ada batuk-batuk. Dia pergi ke hospital, cek rupa-rupanya dia dah mula kena kanser di paru-parunya. Masya Allah. Itu menyedihkan. Menyedihkan bahawa orang isap rokok ni tidak pernah belas kasihan pada persekitarannya. Kalau dirinya pun dia tidak belas kasihan, bagaimana dia nak belas kasihan kepada orang? Jadi oleh sebab itu, maka merokok pada pandangan Persatuan Ulama Malaysia dan pandangan daripada Mesir, pandangan daripada ulama-ulama sedunia mengatakan haram. Haram merokok. Kalau kita masih lagi menggunakan wang untuk merokok, kita membinasakan diri kita sendiri. Orang yang beriman, bila sudah keluar fatwa pengharaman ini, mereka berhenti dengan serta-merta. Macam juga dahulu, para sahabat, bila diturunkan ayat tentang pengharaman arak, mereka pulang ke rumah mereka dan memecahkan guri-guri ataupun bekas-bekas yang mengandungi tong-tong arak, mereka pecah, maka tuangkan. Mereka beriman, sami'na wa ata'na. Tapi kita masih lagi bincang, ada lagi ustaz yang isap rokok, ada lagi ustaz yang tak rokok. Kita bukan pandang pada siapa, pandang kepada hukum. Merokok itu bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebagainya. Itu adalah antara. Apa tadi kalau ada anak kecil? Anak kecil merokok lagi, sungguh pun kita sudah merokok di tempat lain. Kemudian kita masuk dalam mobil, kita tak rokok, tapi daripada bau rokok yang keluar dari mulut kita itu tetap meracun anak isteri kita yang sebelah. Apatah lagi dalam kamar tidur, di tempat tidur anak kecil masih ada, di situlah anak-anak kita akan kena masalah batuk dan akan kena masalah paru-paru dan sebagainya. Tetapi bukan itu saja, bukan itu. Yang paling parah yang ketiga. Apa tu? Ialah dia akan memberikan kesan edik, ketagihan pada anak-anak sejak pada usia kecil. Anak itu yang sudah terbiasa dengan bau daripada asap rokok ayahnya itu, dia sudah terbiasa, dia sudah meninggalkan satu memori dalam otak. Memori ketagihan. Suatu waktu, suatu detik, satu ketika, kalau dia ada peluang, dia akan ambil rokok dan dia akan isap rokok. Otomatis dengan sendirinya. Sebab itu adalah merupakan salah satu daripada keburukan merokok. Dan kalau lagi yang seterusnya, syarikat rokok ni kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yang mana syarikat rokok yang besar ini menggantungkan harapan bisnes rokok ini untuk diberikan kepada perjuangan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam sedunia. Jadi besar, kena banyak taubat ini. Taubat ni berpanjangan, kena minta doa dengan Allah agar mengampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Ya, itu adalah antaranya yang Pak Haji nak sebut dekat sini. Itu ada juga adalah pantang dia. Jadi kalau kita ambil herba, pantang dia bukan takat ayam, begitu juga kena tinggalkan merokok. Kita sudah tak boleh rokok. Kemudian ada satu hal lagi, iaitu ais. Ini juga pentinglah. Walaupun kita suka ais ni, Allahu Akbar. Tetapi kalau orang yang ada masalah pencernaan, masalah pencernaan ini apa dia? Masalah liver. Ya, kita tahu bahawa kalau ada masalah hati, orang tu perutnya sikit busung ataupun buncit, dia sebenarnya bukan buncit. Dia adalah kerana masalah daripada liver. Iaitu bila dia makan tak boleh cerna cairan, bil daripada hempedu tak boleh keluar. Ya, dia tak boleh keluar sampai kepada perut untuk dia digestion, untuk elakkan daripada jadi kembung perut. Kembung perut. Itu pun banyak orang bertanya dengan Pak Haji, kami ambil herba ni kembung perut, ambil herba kembung perut. Itu adalah di antaranya kembung perut. Ataupun ada banyak orang kata, kami ambil kopi, dia kata kembung perut. Kami ambil kopi berdebar-debar jantungnya. Sebab apa? Baru makan satu sachet dah berdebar-debar dah. Baru ambil itu. Berdebar-debar itu kerana ada gastrik, ada mah. Bila ada gastrik, ada mah dekat situ, maka kita tak boleh. Ya, kalau kita ambil, dia akan berdebar-debar. Berdebar-debar.
Jadi kalau dia berlebar-lebar itu, bagaimana caranya? Kita nanti dah ambil lagi sampai hilang. Sampai hilang masalah angin di dalam perut kita itu. Itu dia pengkeadaan dia. Jadi itu di antaranya. Jadi kalau kita pergi kepada pengobatan moden mengatakan bahawa tak boleh ambil kopi. Benarkah? Benar. Kopi tak boleh ambil. Tetapi kalau kopi itu ditambah herba, tujuannya pengambilan herba, boleh. Kalau kopi saja memang tak dicadangkan. Baik, kita sambung sebentar lagi insya-Allah. Selamat datang ke ladang ayam HPA di Kok Diang, Kedah Darul Aman. Terkini, HPA memperkenalkan dedak makanan ayam POC. Antara 9 kelebihan dedak makanan ayam POC tanpa menggunakan DCP, sumber ikan yang tinggi, menggunakan POC HPA, organik, ayam cepat membesar, tahan penyakit, daging yang tidak berbau hamis, kurang lemak, sesuai untuk semua peringkat umur ayam. Dedak makanan ayam POC adalah formulasi khas daripada Yang Berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Jangan lupa dapatkan dedak makanan ayam POC di HPA International. Alhamdulillah, kita sambung lagi ialah makanan-makanan pantang pada hari ini. Kopi. Ya, kopi seperti mana kata Pak Haji, kopi itu kalau tak campur herba, kita tak boleh ambil dia. Sebab dia asam atau asid yang tinggi. Orang gastrik, ambil kopi, lagi gastrik dia. Tapi bukan kopi herba ya. Kalau kopi herba, dia boleh hilangkan gastrik. Sama juga macam ayam yang Pak Haji sebut tadi. Ayam mendatangkan gatal, tapi kalau ayam herba menghilangkan gatal. Kopi mendatangkan migrain, tapi kalau kopi herba menghilangkan migrain. Tak sama ya, tak sama. Nah, itu antaranya. Kopi ini kalau setengah orang kalau dia ambil kopi, dia jadi jantungnya bagai nak gugur. Ya, kuat sekali dan sebagainya. Ini kerana sudah ada asam yang lebih kerana masalah tukar lambung dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka perlu ambil kopi radik. Ya, kopi radik yang merah itu, bukan kopi radik merah ataupun black radik Indonesia, Palembang ataupun radikku, tetapi kopi radik black radik Malaysia ini kalau orang itu ada masalah masalah alergi, masalah ataupun masalah gastrik, maka dia kena ambil juga, tapi boleh ambil sedikit secara kuranglah, jangan ambil banyak sekali sampai dia sudah terbiasa. Kita sebenarnya kita ambil herba ni untuk apa? Untuk membuat mukusa. Mukusa perlu di dalam perut kita juga untuk melindunginya. Jadi bila kita ambil herba, nanti akan terbentuk satu layer mukusa untuk lindung daripada asam asid hidroklorik itu kena pada tempat-tempat luka dan mencetuskan perih dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi ada orang yang tak boleh minum kopi, boleh minum kopi kita, kopi merah ya, boleh minum insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia mengandungi herba. Jadi itu adalah antaranya. Apa lagi ya? Pantangnya pada orang yang ambil kopi ini kalau kopi itu mendatangkan sembelit. Kebanyakan kopi sembelit lah. Tetapi kalau ambil kopi herba, kopi radix, dia pelawas. Kan di dalamnya itu ada dimasukkan akar mengkudu sebagai pelawasnya. Jadi dia ada apa disebut sebagai morindin sebagai pelawasnya. Jadi oleh sebab itu kalau kita bincang perkara-perkara yang pantang, kopi tak boleh minum, kopi herba boleh minum.
Kopi herba ni yang Pak Haji fokus kepada kopi yang dikeluarkan oleh HPA. Kalau kopi herba yang lain, wallahu alam, Pak Haji tidak bertanggungjawab dan tidak ada ucapan ini pada semua kopi herba. Sebab ada kopi herba yang Pak Haji lihat yang dijual itu kerana semata-mata kerana wang semata-mata. Ya, jadi buatlah kopi itu dicampur dengan apa-apa tah dicampur sebagainya, tak tahu dimasukkan, tidak ada langsung di sudut pengambilan herba secara yang diambil secara tradisi amalannya. Di sini ya, walaupun herba kita tidak ada penelitian apa dikatakan data klinikal, tetapi herba telah melalui satu saringan daripada zaman ke zaman, zaman ke zaman. Jadi didapati dia tidak mendatangkan kesan atau side effect kepada pengguna. Jadi misal kata Pak Haji keluarkan Dipsy ni lah kata. Dipsy ni bukannya Pak Haji buat resepi sendiri, tapi daripada resepi yang diajar, yang diambil. Ya, maka kita proseskan dia dan kita daftarkan dan orang mencubanya tidak mendatangkan kesan sampingan. Sudah lebih 20 tahun, maka ianya dikatakan selamat. InsyaAllah selamat. Jadi oleh sebab itu, maka apa juga resepi yang kita nak masukkan ke dalam kopi ini mesti resepi yang selamat. Yang selamat tu yang mana? Yang telah melalui satu proses saringan masa, waktu, detik, zaman. Itu ada di antara. Jadi oleh sebab itu, maka kalau boleh bagi mereka yang dipantangkan kopi itu minum kopi. Cumanya sama seperti Pak Haji sebutkan, banyak orang yang menghasilkan kopi tak betul sungguh. Dia kata manis saya minum kopi ni. Pak Haji tak tahu macam mana mereka menyediakan. Ya, manis itu, air itu tak panas. Kerana yang keluar itu gula, herba itu tak keluar. Kami guna air mendidih. Baik, soalannya air mendidih itu ambil daripada mana? Daripada mana? Kereta misalnya menggunakan ceret listrik. Ceret listriknya begini, ketika dia panas, dia mula mendidih, dia off. Maka pada ketika itu 100 darjah Celsius akan mula turun. Ketika kita tuang begitu, belum sempat herba itu keluar, dia sudah jadi sejuk. Ketika kita minum, air gula saja yang kita rasa. Dia kena membantu. Yang pertama air panas, kena guna beli ceret tu yang mendidih tu 2-3 minit duk mendidih tu. Kedua, dia kena membantu dengan proses untuk melarutkan. Kita aduk itu. Ya, 77 kali 61 dengan 16. Begitu aduk terus begitu. Ya, kemudian kita tutup dia, kita biarkan minum dia rasa pahit. Kalau manis tak betul. Sebab itu ketika Pak Haji mengatakan kopi kita bagus pada pesakit-pesakit kecil manis, itu menjadi satu tentangan hebat. Sebab apa? Bukan sebabnya kerana kopi itu tidak betul ya untuk pesakit kecil manis, tapi penyediaan. Dan maaflah, banyak kedai-kedai yang Pak Haji pergi, kerana di Malaysia ni hampir semua kedai itu ada, kedai-kedai makan ada dia punya kopi radik. Belum ada lagi Pak Haji singgah tu yang membuat betul-betul sama seperti kehendak kita yang mewujudkan kopi ini. Hatta lidah-lidah kita pun kadang-kadang dia datang, dia terkejut. Entahlah kalau dia buat sengaja-sengaja terkejut, itu wallahu alam. Tetapi nampaknya macam terkejut betul-betul. Dia kata ni kopi apa pula? Ni kopi radik yang dia dah minum ni bertahun-tahun. Dia kata beza ni. Ini pahit sikit. Ya Allah, ya Rabbi. Memang kopi kita pahit selama ini pun. Dan ada kopi kita yang lebih pahit, namanya kopi sihat. Lagi pahit. Itu kalau tak biasa makan, tak biasa dengan kopi pahit, dia tak boleh minum. Kami minum kopi sihat rasa manis. Yang tu yang jadi masalah. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena mengikuti cara penyediaannya. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa kopi salah satu lagi pantangan
kepada orang yang sakit, tetapi menjadi obat kalau kopi itu jadi kopi herba. Itu dia. Satu lagi yang jadi pantang yang kita kena ingat ialah air. Ni menarik ni, air ni. Orang kata minum air banyak, minum air banyak. Minum air banyak, kalau tak keluar air tu bagaimana? Harus minum 1 liter, keluar 1 liter. 2 liter, keluarnya 2 liter. Tapi minum 2 liter, keluar setengah liter. Bengkak betis ini. Lepas bengkak betis itu keluar air. Kalau bekam, keluar air saja. Kita bagus, kita bekam ni keluar air, dia pun takut. Kadang-kadang dia kata bagus kerana dia rasa takut ni keluar air, nanti habis air dalam badan keluar. Sebenarnya tak boleh begitu. Keluar air itu dia kena guna albumin. Dia kena guna daripada kapsul haruan. Itu yang kita gunakan. Tapi bengkak betis itu, dan dia surut itu mesti perlahan-lahan. Ya, jadi oleh sebab itu kalau dia minum tak keluar itu menyebabkan jantung dia jadi lemah. Satu, betisnya jadi bengkak. Kalau kita tekannya itu, ya berlubang saja betisnya itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia paru-parunya terendam air, dia nafas tak boleh. Macam orang duduk dalam lemas di dalam air, begitulah. Cuba duduk dalam air sikit, rendamkan kepala kita dalam air tu, lemas kan? Macam tu. Begitulah orang yang ada masalah lebihan air. Minum air boleh jadi racun kalau lebih. Jadi satu hari tak boleh minum banyak, hanya 500 ml saja. Ini saja banyaknya. Di mana puas ya kita minum air banyak ni sebagainya. Kalau nak minum air bagi 2,5 liter, harus jaga keadaannya supaya air itu boleh keluar. Ingat, orang yang tak keluar air dalam badan ni kerana albuminnya tak ada. Siapakah orang yang mempunyai masalah ketiadaan albumin? Ini dah kita belajar. Orang yang ada masalah liver, orang yang ada masalah ginjal, orang yang ada permasalahan, ada operation, ada luka, operasi di bahagian jantung, orang yang ada penyakit kanser, semuanya albuminnya itu tak cukup dalam tubuh badan. Jadi oleh sebab itu airnya tak boleh ambil banyak. Bila air tak boleh banyak, bagaimana air nak bawa oksigen? Bagaimana kita belajar teori hipoksia, di mana keadaan oksigen kurang dalam tubuh badan kita kerana air dalam darah pun tak cukup, dehydration. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ingat bahawa air itu mestilah sesuatu yang mencukupi. Bagaimana cara nak menimbang supaya cukup air dalam tubuh badan kita bagi orang yang sakit? Iaitu dia kena ambil kapsul haruan. Jadi ketika dia ambil kapsul haruan itu, airnya benar. Kalau dia lebih, dia akan keluarkan. Kalau kurang, dia akan serap. Kapsul haruan itulah yang menyebabkan pengawal dalam tubuh badan kita supaya jangan jadi air lebih, jangan jadi air kurang. Kalau tak ada kapsul haruan, jadi macam mana? Itu orang penat. Itu jadi orang itu penat, jadi orang itu nak bernafas tak boleh, orang itu lemah jantung dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan kesihatan seorang tu makin hari makin parah. Sebab bila dia sudah kekurangan air dalam darah, darah mula lemah, dia mula jadi lemah kerana tak ada oksigen. Air boleh jadi pantang. Jangan makan banyak, jangan minum banyak air itu. Jangan minum banyak. Dan bagaimana supaya air itu cukup dalam tubuh badan kita 2,5 liter, iaitu dengan kita ambil kapsul haruan. Itu di antaranya. Ya, itu mesti faham. Artinya ketika kita tak ambil kapsul haruan, kita kalau ambil air jadi racun. Kalau kita ambil kapsul haruan, ambil air jadi obat. Jadikan obat air itu ubatmu, bukan racunmu. Itu di antaranya ya. Pantang seterusnya ialah minyak. Minyak ini suatu yang ada. Minyak tu obat sebenarnya. Minyak daripada sawit ubat, dia ada vitamin E, dia ada vitamin lain yang wujud, ya. Dan tetapi minyak itu bila dimasak, lantas minyak tersebut menjadi racun apabila dia sudah mula mengeluarkan asap.
Ya, dia mendidih satu. Mendidih itu masih lagi belum rosak, tapi bila dia keluar asap, maka pada ketika tersebut dia sudah jadi karsinogenik. Jadi minyak itu yang diulang-ulang masak. Kalau kita pergi dekat kedai makan, mana ada orang kedai makan setiap hari buang minyak? Lagi boleh gunakanlah, sebab objektif kedai makan ialah untung. Kalau buang begitu, habis. Pak Haji dulu, Pak Haji belajar ketika kita masak radit fried chicken. Ketika kita masak radit fried chicken itu, kita kan goreng ayam. Maka bila minyak tu dah jadi hitam, maka kita arahkan suruh buangkan. Kita buangkan. Tapi minyak ni orang tak pernah buang, tapi dibeli orang 1 kilo RM1 lagi. Baik. Apabila kita sudah minyak tu jadi hitam, maka diajar cara bagaimana menjernihkan ataupun menguningkan balik minyak tu ke warna asal. Ada kimia dia masukkan. Ada filter untuk mencucinya. Boleh guna lagi untuk esok, lusa dan sebagainya. Jadi tak pernah dibuang. Begitulah industri ayam goreng yang ada di seluruh dunia. Mereka tak pernah buang. Tetapi apa kesannya? Kesannya dia jadi tubuh badan kita jadi rosak. Jadi oleh sebab itu, kalau banyaklah kita mengikut daripada makanan-makanan di kedai-kedai makan, mana pun yang melibatkan minyak, apa pun, maka pada ketika itu minyak itu menjadi pembunuh pada tubuh badan kita. Bukan penyakit yang membunuh, tetapi minyak yang menjadi pembunuh. Memanglah minyak tu dia tak membunuh secara direct, tetapi dengan keberadaan minyak yang digoreng berulang-ulang kali, itulah yang menjadi pemicu bangkitnya penyakit tidak boleh diobat lagi. Apatah lagi kalau kita membeli minyak curah. Minyak curah tu minyak yang dijual murah di pasaran. Ya, di pasar-pasar malam, di dalam beg-beg itu. Minyak curah ni ada 2 isu. Yang pertama, minyak curah ni minyak yang dikumpul pada semua restoran dan tempat dapur masakan. Ada dapur masak babi. Ada dapur masak lembu yang tak disembelih. Ada dapur yang memproses makanan-makanan yang haram. Dicampur, digaul lalu dijual. Maka kita membeli minyak yang tidak jelas halalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak itu minyak karsinogenik, beracun. Bila kita ambil dia, minyak daripada goreng pisang ke, minyak daripada kebiasaannya industri besar lah, ya, yang mereka ambil sebagainya. Jadi minyak ini dimasuk kimia, jadi elok balik. Kita tengok cantik, tapi sebenarnya racun di balik kecantikan tersebut. Maka dia meracun. Selalunya dia harga murah. Jadi yang murah itu siapa yang beli? Orang yang Pak Haji sebutkan ni, seperti orang yang kurang mampu di dalam pendapatan hariannya. Dia gunakan minyak murah. Bila dia guna minyak murah, maka dia berlaku kista, berlaku miom, berlaku fibroid, berlaku sis. Kesian orang kampung ini. Kalau peribahasa kata sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah susah, lagi sakit lagi. Peraturan alam akan seterus berjalan. Yang tidak menjaga makanan akan kena penyakit. Dia tak kira orang kaya atau orang miskin. Jadi oleh sebab itu, maka kesedaran yang tidak ada pula di kalangan kita. Kesedaran tak ada. Asalkan namanya minyak, kita ambil saja. Apa pun, minyak curah kah, minyak yang dijual dalam packaging apakah, kita ambil saja. Jadi bila kita ambil ini, mengakibatkan penyakit kita semakin parah. Cuba jawab dengan ikhlas. Kebanyakan yang jual goreng pisang yang Pak Haji temui, maaflah, kalau ini satu kenyataan, Pak Haji yang salah, Pak Haji mohon maaf. Kebanyakan yang jual goreng pisang atau goreng-goreng yang jual di tepi-tepi jalan, kebanyakannya kalau tidak dirinya, anak-anaknya terkena penyakit kanser atau fibroid atau sis atau kista atau miom. Sebab apa? Sebab minyak yang dia gunakan untuk goreng daripada, bisa kata goreng pisang yang lebih, siapa yang makan? Bawa pulang, anak makan.
Dia sendiri pun makan. Bukan salah pada tepung, bukan salah kepada pisangnya, tapi salah pada minyaknya. Jadi oleh sebab itu maka dia makan pada setiap hari. Jadi atas dasar kelemahan makanan ini, dia perlu untuk satu waktu dia men-trigger, mencetus pemicu, maka berlakulah penyakit. Jadi kalau orang tu sudah ada penyakit, maka dia kena pantang minyak. Baik, macam mana kalau kami mengambil minyak yang masih baru? Boleh tak kami mengambil minyak yang masih baru kami gunakan? Boleh. Tapi ada syaratnya. Bahawa sesuatu yang bentuk penyakit seperti ketumbuhan, ya, ataupun kanser, seelok-eloknya harus pantang dua hal, minyak dan juga gula. Sebab minyak tadi ini menjadi makanan kepada kanser. Gula menjadi makanan kepada kanser. Jadi Pak Haji, kalau tengok daripada segi pengalaman pengobatan nenek moyang kita dulu, kalau orang ada kanser, ada ketumbuhan, dalam rumah tu tak dibenarkan masak makanan yang ada minyak. Masak makanan yang ada minyak pun tak boleh. Sama seperti orang ada penyakit kayak, herpes, tak boleh masak masakan yang ada minyak. Sampai begitu sekali. Jadi kita makan apa? Yang rebus-rebus. Kita makan sayur tak? Sayur air. Itu adalah di antaranya. Termasuk dalam bab minyak ini, salah satu lagi yang kita kena pantang ialah santan. Santan. Iaitu dalam bentuk gula, bentuk kari. Santan ini dia juga akan membentuk, ya, satu permasalahan yang besar kepada semua jenis penyakit. Ya, apabila santan itu telah kita belajar, ya, santan dengan susu kelapa, yang mana satu? Susu kelapa tu yang tak masak. Kalau yang santan yang dimasak, santan itu menjadi satu bahan yang boleh menyebabkan tingginya kolesterol dalam tubuh badan kita. Menyebabkan darah kita berlengketan, menyebabkan blood circulation kita bermasalah. Jadi oleh sebab itu mereka yang banyak mengambil santan sudah confirm 3 penyakit sedang menanti. InsyaAllah 3 penyakit akan menanti. Apa dia? Yang pertama, dia darah tinggi. Yang kedua apa dia? Kolesterol tinggi, cepat parah. Yang ketiga, ya, jantung atau stroke. Ya. Itu ni, apakah penyakit itu penyakit keturunan? Bapa saya dulu ada stroke, saya pun stroke juga. Bapa saya ada kanser, saya pun kanser juga. Ataupun bapa saya dulu suka makan santan, makan makanan yang bersantan, saya pun suka makan makanan bersantan. Tabiat pemakanan, perilaku pemakanan ataupun genetik. Kita banyak menyalahkan genetik. Saya ni keturunan ni. Sama juga orang yang banyak menyalahkan saka. Saya sakit ni sebab saka. Sakit darah tinggi, saka. Sakit pinggang, saka. Susah tidur waktu malam, saka. Semua saka. Macam juga penyakit ini sebab mak saya sakit, sebab ni sebab ayah saya sakit, sebab ni. Kenapa nak disabitkan itu? Kenapa tak tengok kepada masalah kita yang meneruti pola cara makan yang sama seperti keluarga kita yang sakit? Maka wajarnya kita kena sakit yang sama. Kita mempunyai pola fikir sebagaimana keluarga kita yang percaya kepada benda-benda saka-saka ini, hantu jin ini. Sama, kita kena penyakit yang sama. Penyakitnya itu apa? Kemurungan, ketakutan, sangka-sangka buruk, halusinasi, curiga, was-was dengan orang. Subhanallah. Sehingga kan dia membentuk pola fikir yang menyebabkan pola fikir itu mendatangkan penyakit. Ketika dia rasa ngilu-ngilu, dia akan kata, aku ni rasa ngilu-ngilu. Sudah. Sebab apa? Sebab dia nak kaitkan sebentar lagi. Tadi adalah aku berjumpa dengan orang tu. Dia bawa aku buah durian 3 biji. Cepat aku makan buah durian tu, sakit seluruh tubuh badan aku. Aku rasa dia telah ada ilmu dia. Dia masuk dalam durian tersebut. Masuk dalam durian tu sampai aku sakit. Ini
Kemudian ditambah lagi oleh saudaranya, memang orang tu mengamalkan ilmu-ilmu. Ditambah lagi memang dulu pun ada orang pergi makan buah durian, dia rumah dia muntah darah. Cerita dia makin merebak. Yang membuatkan pola fikir sangka buruk itu akhirnya terjemah dalam tubuh badan kita, dan kita akan jadi apa dia? Orang yang ada sangka buruk, yang banyak prasangka. Yang Allah kata, hai orang beriman, jangan kamu banyak prasangka. Kerana sebahagian besar prasangka adalah dosa besar. Sebab begitu. Cara kita fikir. Sedangkan buah durian tu, siapa bawa pun kalau ada darah tinggi, ada kencing manis, sakit badan. Dia bukan kira siapa bawa. Memang buah durian dia macam tu. Tapi kenapa disabitkan kepada orang yang bawa? Jadi begitulah kita. Kita tak mau tengok yang pantangnya seperti apa. Bila kita tengok dia, kita kena fikir apa yang aku makan tadi. Oh, rupanya aku makan apa dia? Makanan berminyak. Ini harus kita berhentikan. Jadi ketika kita, kemudian seterusnya garam. Ketika kita menggoreng ikan, jangan masin-masin. Tak boleh masin-masin. Tambah lagi garam. Aduh, masinnya. Pak Haji dah cerita dulu, Pak Haji ada 2 tukang masak di Radik Resepi. Ya, kalau kita makan, seorang tu masak, manis saja. Kalau orang ni masak, masin saja. Jadi kalau kita pergi tak nampak tukang masak, kita duduk kat luar, kita makan, diangkat oleh orang ke hadapan kita, kita tahu siapa duduk di dalam. Siapa masak ni? Tahu. Sebab apa? Orang yang sakit gula, kencing manis, dia akan buat manis. Orang yang ada darah tinggi, dia masak masin. Sebab dia tak rasa masin. Dia tak rasa, oh masin ini, tak rasa. Dia tidak merasa. Sebab derianya. Ingat, deria rasa ada pada lidah. Deria bau ada pada hidung. Bila dia sudah hilang deria bau, dia sudah tidak ada bau, tidak ada rasa pada lidahnya, maka pada ketika itu, dia jadi sweet crazy bagi orang yang ada masalah, apa? Masalah kencing manis. Dia suka nak makan benda-benda manis. Sebab apa? Sebab dalam tubuh badannya itu banyak gula. Gula, minta makan gula. Itu membinasakan. Sebab tu kena pantang. Orang yang kencing manis jangan ambil gula. Orang yang ada kanser jangan ambil gula. Orang yang ada kanser, kalau ambil gula, dia mematikan sistem imun. Tengah jam saja, 30 minit saja, 50% sistem imun kita down. Macam listrik kita lah. Selepas 30 minit, listrik kita 50% itu akan off. Tubuh badan kita tak boleh cover. Tak boleh cover. Jadi oleh sebab itu, begitu juga dengan orang yang ada masalah kolesterol, darah tinggi. Dia nak ambil makanan-makanan berlemak dan berminyak. Sup, kalau lemak, Masya Allah, paling disukai. Kalau organ-organ dalaman haiwan, paling disukai. Sebab apa? Dia mengandungi lemak yang tinggi sebagainya. Akhirnya dia binasa. Sebab hilang 2 deria, lidah dan hidung. Jadi macam mana nak betulkan deria lidah dan hidung ni? Nak betul supaya dia nak benda yang sebenar. Ini minyak zaitun. Bila kita ambil minyak zaitun, kita sudah tak boleh makan makanan yang bersantan, berlemak, berminyak. Tak boleh makan. Pasal apa? Deria sudah bagi tahu. Tak boleh. Dia hilang rasa untuk makan. Bila kita ambil minyak zaitun ini, baru kita terasa minuman kita selama ini terlalu manis. Sebab penyakit kencing manis. Sebab apa? Sebab dia betulkan di atas lidah kita. Jadi, nak membetulkan deria bau dan deria rasa, kita gunakan minyak zaitun. Dan sekarang, Pak Haji ada keluarkan satu herba namanya wap resdung. Wap resdung. Hanya perlu kita masakkan, didihkan, wapkan di bahagian mukanya. Dalam sachet teh tersebut sudah ada herba-herba untuk anti sinusitis, anti alergi. Untuk siapa? Untuk orang yang ada asma. Untuk siapa? Untuk orang yang gatal-gatal muka. Untuk siapa? Untuk orang yang ada jerawat yang banyak.
Untuk siapa? Untuk orang yang hilang rasa dan baunya. Yang itu yang kita keluarkan. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa ingat makanan itu. Dan satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan ialah lemak haiwan. Ini satu hal. Apabila kita makan sate itu mesti masuk lemak. Dalam daging ada lemak. Kita makan ayam mesti banyak lemak. Kecuali ayam yang diternak secara organik oleh HPA, tidak ada lemak. Jadi lemak itulah yang menyebabkan kerosakan dalam seluruh tubuh badan kita. Jadi bila kita ambil organ-organ dalaman, organ-organ dalaman di dalam haiwan tersebut, dia mengundang bermacam-macam penyakit. Salah satu lagi, dia mengkristalkan. Kristal apa? Ni, sendi-sendi kristal. Rheumatoid arthritis, keras betul. Jadi kaku. Kita nak makan tak boleh genggam tu, kena guna sudu. Ini keras. Ni tumbuh ni dekat lutut, tumbuh kat kaki, tumbuh ketumbuhan dekat situ. Jadi itu adalah kerana makanan salah satunya organ dalaman haiwan. Tidak boleh gitu. Jangan ambil organ dalaman itu. Kalau kita makan sup, bersiap sedia untuk serangan jantung. Cepat sangat membunuh. Jadi itu yang enaknya. Kalau kita makan sup tak masuk itu, nak makan sup apa? Makan sup sayur. Sup sayur, siapa nak makan sup sayur yang sebagainya? Jadi kalau begitu, kalau nak makan macam mana? Boleh makan tapi ambil minyak zaitun selepas itu. Sebab apa? Sebab minyak zaitun itu dia ikat ke semua daripada lemak minyak itu dan dia buangkan. Itulah dia kehebatan. Jadi oleh sebab itu, secara kesimpulannya Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa ada beberapa pantangan. Yang pertama, makanan alergik yang kita sendiri tahu. Ada orang yang alergik apa misalnya. Alergik bulu kucing misalnya. Kalau sudah alergik bulu kucing, ketika kita sakit, janganlah kita nak pegang kucing tu lagi. Kerana sayang kita dekat kucing tu. Tak kira lah kucing tu Maine Coon ke, kucing itu kucing bukan Maine Coon ke, kucing tu lucu ke, tak lucu ke, kita tu lemah. Jadi tak boleh dah pegang kucing, cium kucing, tak boleh. Walaupun kita sayang. Dia kata inilah dia ubat hatinya. Ubat hati apa macam ni? Ini bukan ubat hati, ini racun hati. Tengok saja kecantikan, letak dia situ, tapi jangan dibawa masuk tempat tidur. Kadang-kadang alergi itu menyebabkan kita juga jadi lemah. Dia kata kita bukan lemah, tengok kucing itulah yang bersemangat, menyebabkan kegembiraan. Kegembiraan pada hati tetapi racun pada badan. Jadi itu adalah antaranya. Jadi itu alergi. Yang kedua, seafood. Tengok seafood, makanan-makanan seafood yang bercengkerang, bercangkang, kena tengok. Yang ketiga, rokok. Yang keempat, ayam. Yang kelima, kopi. Yang keenam, Pak Haji sebut tadi pasal minyak, pasal air. Yang kelima, Pak Haji sebut pasal minyak. Dan yang seterusnya, Pak Haji sebut ialah tentang makanan-makanan organ di dalam organ-organ dalaman haiwan. Baik, kita jumpa lagi dalam mengenali herba dan perawatan, insya-Allah. Ada orang bertanya lagi, kalau kita jadi begini, apa yang kita mesti buat Detox lah. Detox apa yang paling baik? Antiret setiap malam 1 kapsul. Insya-Allah detox. Atau boleh guna saja minyak zaitun, tapi detox antiret tu bagi keluar kacau-kacau semua tu. 1 malam 1 kapsul. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.